ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومنا بهدي القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, bersyukur kita Allah SWT. Seperti biasa, dia pukul ni lebih kita bersama dalam ruangan Al-Ilmu yang diadakan oleh TV Channel ni, satu TV yang berwarna putih yang mengajak ummah kepada jalan kereta Allah Ta'ala, yang kegelapan kepada kecerahan, daripada tidak baik kepada baik, dan yang baik kepada lebih baik lagi, insya-Allah Ta'ala. Maka Alhamdulillah, pada hari ini saya Ustaz Anas bin Abdul Rahman bersama dengan Ustaz Ibrahim Abdullah selaku ahli panel untuk beri tazkirah kepada para penonton sekalian. Dan juga saya minta kepada para penonton ni, cuba kita beritahu ataupun tolong baca sampan kepada sahabat-sahabat kita, ikhwah-ikhwah kita, supaya setiap hari Sabtu dan Ahad ni, dan setiap masa mana pun cuba usaha bukakan TV channel ni, satu TV yang memberi manfaat kepada kita. Sebelum saya nak persilakan Ustaz Ibrahim ni, saya nak beritahu kata kita selalu buka penterima web untuk kecemasan, banjir dan sebagainya, iaitu nombor telefonnya 094 497 3400, iaitu Saudara Marwan, dengan akaun bancinya iaitu banci Tanakan Islam Abadi Thai, iaitu 109 102 72 9. Kemudian saya persilakan Ustaz Ibrahim sebagai mukadimah dalam perbicaraan kita hari ini. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi penonton yang dihormati, duduk di mana tempat saja. Alhamdulillah, kami berdua di bawah ruangan Al-Ilmu, supaya untuk nak beri ilmu dan untuk nak bincang tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walaupun pada masa sekarang ini saudara kita duduk dalam susah, duduk dalam keadaan kecemasan, sebagaimana yang diceritakan oleh Ustaz Anas tadi, pihak kami menerima penerimaan daripada ikhwah yang ada di mana tempat saja, supaya kita boleh menolong di antara satu sama lain, berdasar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kata mukmin terhadap mukmin tadi seperti bina'ah yang seperti bina'ah yang mengemah di antara satu sama lain. Maka hari ini jadikanlah kita tangi penolong, jadikanlah kita tangi duduk di atas, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangi atas tu lebih baik daripada tangi yang duduk di bawah. Alhamdulillah, kemudian kita mari masukkan panggil maudhu' yang kita bercakap Ustaz dah. Ya. Dan sebentar lagi dalam pusingan yang kedua tadi, kita akan bukakan soalan-soalan dan kita akan menjawab apa. Dan sekadar yang kita pihak kami ni akan panggil sekadar boleh jawab, dan tidak boleh jawab tu kita minta masa minggu depan pula kita jawab soalan, insya-Allah. Daripada tu, untuk nak beritahu pada penonton yang dihormati sekalian bahawa musibah ni adalah satu perkara yang tidak disetujui oleh manusia. Ustaz dah. Ya. Tak ada siapa dia nak, tak ada siapa yang nak cari musibah. Tetapi perkara musibah yang berlaku ni, Allah Subhanahu Wa Taala kata, ma asaba min musibatin illa fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an tabra'aha. Jadi maksud dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22 ni, iaitu setiap perkara yang Allah Ta'ala turunkan musibah, ujian ataupun bala ni, panggil bagi diri kita di atas muka bumi Allah dah, semua ni panggil perkara ni telah ditetapkan Allah Ta'ala sebelum awal lagi, Ustaz dah. Ya. Jadi penetapan Allah Ta'ala ni satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mentakdirkan bagi seorang manusia ni sebelum jadi langit bumi. Dah, kalau panggil sebelum jadi langit bumi, iaitu 50 alf sanah. Dah 50,000 tahun sebelum ada langit bumi tu takdir dah. Jadi dia ni lagu mana nak berlaku bukan nama tak utama di akhir zaman ni dah. Ya. Ustaz dah. Jadi kalau kita kelih ayat ni Ustaz, musibah ni benda berlaku sama ada di atas bumi, secara umum, ataupun terhadap diri kita sendiri. Kerana musibah ni dengan cara umumnya
Kita tahu berlaku boh, berlaku ribut, berlaku apa. Ada pun terhadap diri kita sendiri, balik motor, balik kereta, sakit situ, sakit sini. Darah tinggi, wajah dah. Musibah. Musibah juga. Jadi musibah sebenarnya kita tak ada kena jadi using gapo lah Ustaz. Kenapa? Kerana benda ni Allah Taala catat siap dah. Jadi Allah Taala buat keputusan siap dah. Dan Allah Taala untuk nak cuba kita Allah satu sekali. Seperti mana yang Allah Taala sebut dalam surah surah Syura ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 tu apa dia Ustaz? Firman Allah Taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Jadi sebenarnya Ustaz, tidaklah terkena pada kamu musibah, bala petaka, susah. Semua tadi. Tapi asal puca bagaimana? Fa bima kasabat aydikum, dengan apa yang dibuat oleh tangan-tangan kamu. Di usaha dan tangan kita sendiri. Jadi musibah nak kena pada kita Ustaz, kita hak pucoi. Nak boleh ke nombor satunya manusia. Nombor dua pandai-pandai manusia ni. Baik situ, baik sini menyebabkan Allah Taala tadi turun ke bala pada kita. Satu lagi pada berhubung dengan bala dalam apa dia satu yang Allah Taala sebutkan dalam surah, tak silap saya kat surah Tabah iaitu allazi khalaqas sab'a samawatin allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi segala apa yang Taala kita ni hidup, jadi kita ni hidup mati semua tu sebagai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Taala nak ujikan kamu wahai manusia, siapa di kalangan kamu tu orang yang elok dari segi amalan. Jadi kalau tak ada musibah ni Ustaz, dia tak tubik natijah. Tak tubik kata molek kata molek. Juh tak juh. Maknanya iman kita ni sempurna ke tak sempurna, tinggi ke rendah. Jadi musibah kalau tua dulu dipanggil ayat padi lah. Ayat untuk nak tubik hok mana ke padi molek, hok mana ke apa dia sebagainya. Apa dia tubik keluar tu dah. Jadi kalau kita tengok siap pada ayat ni kita panggil berhubung dengan Imam Syafi'i yang kata kemarin tu. Musibah ni ujian Allah Taala ni sebagai nak tutsau, maknanya nak mari cuba katamu ni hendak mengaku katamu ni manusia, katamu ni beriman dengan Allah, mu ni panggil mengaku kata seorang muslim. Jadi mudah mengaku sebelum ujian lagi. Tapi bila sampai ujian ni boleh tentu kata tingginya peringkat iman dia dan rendahnya iman dia. Sebab setiap orang ni apabila kena bala dia tak mari kepada Allah Taala Ustaz. Dia pergi kepada mengepek dulu. Lepas tu sebenarnya Rasulullah SAW dia kata apabila timbul musibah dia kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah klik situ pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu perkataan Sayyidina Umar Ustaz, saya tengok pada perkataan Sayyidina Umar. Dia berkata, dia kata sebesar-besar balasan inna a'zamal jaza ma'al a'zamil bala. Jadi balasan yang besar apabila musibah bala cuba yang Allah Taala besar itu. Jadi kita kata orang nak boleh hadiah besar-besar tadi dia kena cuba dia besar sikit. Sebab kita tengok jadi kepala modal. Kalau menego seperti tu dah. Nak menego besar dia kena panggil modal besar. Begitu juga nak timbulnya ke panggil bos besar. Nak marinya hujan lebat. Dia panggil orang tua ini orang kecil dah. Orang tua dia kata, tahun ni dia boleh jadi bos besar." Dalilnya dia tanya dia dah. Dia kata nampak kemarah tu besar. Dah kemarah tu panjang 4-5 bulan dah kemarah ni dah. Situ nak rolling nak marinya boh. Saya pergi di sana pada masa tu Ustaz. Yang berlaku di tsunami tu dah. Dia kata ketika nak mari boh naik 30 meter nak lakoh apa dia bukit tu. Dia kata dia heret jauh. Laut tu. Jadi kering turun jauh tu, apa tu bagi naik tinggi semula. Gubah naik. Gubah semula. Itu dia kata seperti yang Ustaz sana kata, dia kena humi dia tu besar, baru hujung dia tu besar juga. Pasal tu dia kata kalau cuba yang sikit-sikit ni semua orang boleh sabar Ustaz. Nah kalau bawa sakit demam sikit-sikit ni kena berlaku dah. Tapi kalau kena musibah besar tadi, ni Allah Taala nak pilih orang yang lebih beriman kepada Allah Taala. Yang kedua sebab-sebab yang kita hubung kemarin Ustaz. Yang pertama kita bicara kemarin sebab-sebab turun musibahnya. Salah satunya kita bicara kemarin ni manusia yang melampaui dengan nikmat Allah. Dan yang keduanya manusia yang tidak tetap dalam pendirian dengan Allah Taala. Yang tiga hari ni manusia terlupa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang disebut dalam surah Al-An'am Ustaz tu, lagu mana? Jadi firman Allah dalam surah Al-An'am, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun."
Dalam surah Al-An'am. Ada surah Al-An'am ayat yang ke-44. Ya. Jadi yang bermaksudnya apabila mereka itu lupa nasu ma dzukiru bihi, lupa apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Jadi Nabi peringatkan belakang dah. Al-Quran pun sebut belakang dah. Ya. Tapi manusia terlupa, nasu. Lupa. Bahawa manusia terlupa tadi. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah Ta'ala buka pintu semua perkara. Pintu kemewahan, pintu kesedapan, pintu kesenangan, sehingga hatta idza farihu bima utu, Allahu Akbar, dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada mereka itu, mereka berbangga, berasa suka hati, lupa Allah Ta'ala. Ingat pada nikmat, ingat pada benda dunia tadi. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Allah Taala akan ambil nikmat tadi, Allah Taala akan binasa nikmat tadi dengan terkejut, Allah, dengan bergempur. Jadi hak supaya tetap bohong berlaku ni Ustaz, tak ada uska. Ni baghtah ni panggil ni, baghtah mana tak pernah berlaku. Ya. Baghtah ni maknanya kita tak suka-suka kata nikmat hak duk sekali kita tadi nak hilang. Datang dengan mengejut, sejian wajah tak habis. Kereta, motor dan sebagainya habis. Saya tengok ayat ni, Ustaz, ayat ni dah maknanya mari benda yang tak suka. Ya. Jadi dengan sebab benda tak suka ni, dia kena kelip pada humi ayat ni, kata bila falamma nasu. Tak kala mu tu lupa Tuhan, lupa kepada Allah, dak beri rezeki pada mu setiap hari. Dan memang Ustaz, tak ada siapa yang dia ingat mana sini. Sedangkan dia panggil ambil pada muka cerah tu. Ambil pada waktu belum pada waktu fajar tu. Cerah tobit tu Allah Taala sedia bakar dah segala nikmat. Dah dengan nasi kerabu, dengan harta nikmat makan ni. Dah dengan nasi belauk, nasi daging, semua apa yang kamu nak tak aku sedia belakang dah. Siap dengan pakaianmu tak aku beri belakang dah. Dengan kenderaanmu ada siap belakang dah. Jadi segala nikmat yang Allah Taala beri pada kita ni, tak pernah kata kita boleh mari nak bayar harga dia jadah kita. Tapi kita terlupa Allah Taala. Sedangkan mengingatkan Allah Ta'ala tadi semua kalau waktu azan kat 5 waktu saja. Allahu Akbar. Betul. Kita pakai pakaian ni berapa orang kata kira % dalam orang panggil calling apa dia tempat kita ni 3 jangwat ni. Bubuh pakaian baca bismillah. Nampak tak? Nak surat nasi tu banyak ke baca pakaian, baca bismillah. Doa nak kenderaan baca bismillah, ingat kepada Tuhan, ada ke tak? Jarang tu. Nasu panggil terlupa semua. Dengan sebab terlupa nikmat yang aku beri banyak, Ustaz kata ni dah. Mewah tu maka hatta iza fariha, hingga siapa aku Tuhan pun beri akhadnahum baghtah. Dah beri kegembiraan, maka turun secara mengejut. Kita tengok kadang-kadang orang ni terajak ria tu mari penyakit darah tinggi pecah sepasak dah. Balai juga tu Ustaz dah. Baghtah juga tu dah. Rubah. Kadang-kadang mari wacai tak suka kata dia ni ada wacai. Belum ada sihat molek. Duduk rianya, ada orang ramai tepi dia, duit banyak, dah kedai bel lagi. Tingginya farihu dia tu dah. Bagi satu pengejut, kan panggil rubah. Begitu juga Ustaz ayat sini kata rumah-rumah terbalik. Dah. Maknanya dengan mewah, harta banyak, pohon kayu pun ada, boleh menghasil pada pohon kayu, getah pun banyak. Penegak penaik tagar, nampak dah? Mari dengan secara mengejut, sedia dua wajah habis belum ada ipun tadi. Jadi masalah kelupa ni pucuk juga Ustaz. Pucuk untuk nak turun bala Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu kena ada semua zikrillah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi tengok pada sebab-sebab ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis marfu' Ustaz dah. Hadis marfu' ni hadis yang riwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dah. Berkenaan dengan 15 perkara yang akan turun bala. Cuba baca Ustaz hadis. Jadi hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala." Maknanya umat Nabi ni kalau dia buat 15 perkara ni akan tipu pada mereka itu bala. Bukan hati 15 perkara. Mana satu perkara dalam 15. Salah satu daripada 15 ni panggil ning nasibah. Maknanya satu dalam 15 ni sekiranya umat Rasulullah tu buat. Nah, iza fa'alat ummati 15 khaslah halla bihal bala. Halla bihal bala. Akan tipu bala. Jadi dalam 15 perkara ni sah. Padan dah. Jadi maknanya 15 perkara ni perkara yang dilakukan dengan Allah. 15 perkara ni perkara yang tidak mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara satunya, jadi salah satu daripadanya qila ya Rasulullah wa ma hunna, para sahabat ni
nak tahulah 15 perkara tu Bukan pernah mati. takut kena beringat ustaz. Bukan tahu kata nak ngaji saja nak beringat. Jadi satunya idza kana al-maghnam duwala. Apabila harta negara tu pindah pada orang lain. Maksud pindah pada orang lain lagu mana ustaz? Jadi harta milik harta orang Islam. Ya. Jadi harta orang Islam ni orang Islam tak cara. Jadi orang lain hidup cara harta orang Islam. Kalau kita tengok hari ni negeri kita gimit dalam bentuk negeri dulu ustaz. Ya. Dia Qari Arabiyah. Negeri Arab semua kan masuk kata kaya dengan minyak, kaya dengan emas, kaya dengan orang panggil dengan permata. Negeri yang terkaya. Negeri yang terkaya semua dunia hari ni bakat tupai Arab belakang. Tapi siapa yang nak cara negeri Arab hari ni? Orang luar. Orang luar, orang yang bukan Islam, Israel, orang Yahudi, orang Kristian mari duduk carakan harta. Amerika, England, Jerman bakat nak cara harta orang Islam yang ada dalam dalam Khalid Arabiyah. Jadi kita tengok apa tu bala sangat negeri Arab. Dah kan turun bala buat tu kabur ada semua. Ada tak berhenti sebab harta orang Islam pindah daripada orang lain. Begitu juga tempat kita ni tak. Tempat kita ni siapa dia tak sanggup cara harta orang Islam? Tak ada. Dia cari reba orang lain cara belakang. Nampak betul tak? Dia masalah harta orang Islam ni kalau kita beri kepada orang lain cara ustaz. Dia ada duit reba, ada duit haram, ada duit jual daripada benda-benda yang Allah Taala haram. Jadi nikmat yang Allah Taala beri itu guna tak kena tepat. Tak kena tepat. Jadi nikmat Allah Taala beri kekayaan bagi orang Islam ni. Saya tengok negara Islam ustaz. Lebih pada tempat-tempat lain. Di tempat penduduk orang Islam ni lebih. Tengok tempat kita jadi ustaz. Dalam menara tanah jalan. Kita nak lawan dengan Syamai kau Islam tak ada. Tempat kita ada laut ustaz. Dan tempat kita ada laut, ada pokok kayu, ada sungai, ada bukit, ada cukup tanah subur tempat penduduk orang Islam. Dia masuk juga sini dia panggil harta ni duduk tangan orang kaya saja. Allah. Duduk tangan orang saja tak ada pindah kepada orang fakir miskin. Zakat pun tak bayar. Jadi duduk taruh kadang-kadang orang kaya ustaz. Dia kita taruh bank tak pada bank hak negeri ni kita taruh bank Switzerland. Bank dunia bagi. Ada pemimpin dunia taruh di sana. Jadi duit ada dia tak ada mari duk guna dalam masyarakat dan sebagainya. Nak mari beri pertolongan, buat zakat ke apa tak ada. Musaadah khairiahnya tak ada. Tak. Sebab tu tengok sini ni apa panggil akal satu ni cukup dah kita nak baca ustaz. Nah, negara-negara Islam semua ni kaya belaka. Tengok di Afghanistan. Afghanistan ni kaya dengan permata. Dia lemah satu dunia. Permata. Nah, bakal bubuk mana nak percaya tu. Nak bomoh situ. Nak bomoh. China pun nak ambil, England pun nak ambil, Soviet Rusia pun nak ambil, Amerika pun nak ambil. Maka nak kuasa harta-harta Islam. Jadi bila saja pindah pada orang lain, situ Allah Taala turunkan bala. Saya klip berita ustaz. Setengah-setengah pemimpin negara Arab, negara Arab. Kereta harga mahal-mahal ni 100 200 buah dia sore. Allah la ilaha illallah. Kapal laut lagi. Perahu untuk diri dia. Kapal terbang lagi. Kapal bangsa helikopter lagi. Untuk dia belakang. Untuk dia belakang. Ambil daripada duit rakyat ke? Ambil daripada duit rakyat. Jangan sekarang ni kena balas sungguh dia. Dan Muhammad tu biar daripada negeri. Allah. Ni jelas. Jadi harta dia siapa dia merata? Bukan Islam merata. Jadi habis duit kot luar dan sebagainya. Allahu akbar. Ini kita kena ingat. Jadi baru utamanya tempat kita ni orang negeri, orang panggil tempat penduduk yang secara Cangwak ni. Cuba kita pakat mari perihan harta kita. Ada seakar Islam kita mari letakkan seakar Islam. Pakat mari beno supaya hasil pada peniaga Islam tu nafak kepada orang Islam. Ada zakat, ada gapo. Ada zakat, ada gapo, ada panggil kata pertolongan masyarakat. Pertolongan masyarakat. Cukuplah. Yang keduanya dipanggil amanatul magnaman. Maknanya amanah ni menjadi satu sumber keuntungan peribadi kita. Amanah sebenarnya orang ramah ustaz. Amanah ni apa amanah yang diberi kepada seorang tadi, suruh jaga, suruh duduk kelih, suruh duduk jaga. Bukan untuk ambil hasil kita. Jadi kalau ambil amanah hak dia memberi kepada kita ni sebagai keuntungan nak ambil laba, ni pun Allah Taala ketua baloi tu ustaz. Misalnya kata amanah kecil. Kita tengok benda kecil. Kita orang negeri Malaysia. Aku tinggal basikal rumah sebentar dah. Aku pergi kerja Malaysia. Jadi buat orang tinggal basikal rumah kita Tak nak siapa pun. ada minta izin. Tak ada minta izin. Jadi amanah kita khianat lah.
Dah jadi untuk peribadi kita. Kalau kita orang tinggal kereta, kita ambil kereta tu buat berniaga untuk kita. Jadi tak ada kena minta izin apa banyak. Terutama masalah duit. Orang amanah sipil kita buat berniaga untuk diri kita. Ya. Lepas tu jadi banyak dalam masyarakat kita dah ini. Terutama Ustaz, saya tengok orang miskin ni, dia taruh rumah dia takut bimbang. Orang miskin, orang peringkat rendah lagi, terpaksa duit dia ni jadi tinggal kat orang kaya-kaya. Ya. Dah kata dia nak bila dia boleh ambil. Nah, jadi dia tak mau kaya, kaya tak ambil duit tu. Dia buat berniaga, buat beli tanah, buat berapa semua. Musim. Tak ada minta izin. Tak ada minta izin tak. Jadi minta izin takut kena bagi lapor. Ya. Nah, jadi dia panggil benda ni amanah, yang diamanah oleh seseorang tu jadi untuk peribadi. Jadi amanah ni Ustaz, kalau kita nak kecek dalam masyarakat ni berat banyak lagi lah. Banyak. No beki. Ya. Amanah orang kerja KSD pun seperti tu Ustaz. Ya. Kereta yang kereta KJN lah. Kereta hak KJN tu kereta rakyat lah ni. Kadang-kadang duk guna duk gapo untuk peribadi. Ya Allah Akbar. Hani berat ni. Ya. Ni tu bala belakang ni dah. Ya. Satu laginya sebab saya royak kemarin Ustaz dah. Amanah harta tengah. Dah. Banyak laning panggil kadang-kadang harta mahal. Dan tanah masjid jadi untuk peribadi malah dah lain. Dah, takak nak jadi berebut jadi amanah untuk peribadi kita. Sebab saya seru dah dapat masa ni sapat dah Ustaz ni dah sebenarnya lagi. Saya seru pada ahli masyarakat kita bakal jagalah harta wakaf. Dah jangan kita jadi untuk peribadi kita. Dah hari ni apa harta wakaf sekolah-sekolah agama tu apa nak jadi peribadi belaka dah. Berebut nak jadi aku nak ugah ni sebab hasil masuk ke aku. Sebab tu dia letak orang lain, letak dia mati, letak cucu dia, anak dia, menantu dia. Jadi sebab apa? Nak makan pada harta wakaf. Itu sebab tu besar. Satu Nabi kata innaka dhaif wa innaha la amanah. Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat, benda ni mung ni tak orang nak tanggung ni. Dan benda ni amanah. Dan awak ni wa innaka yaumul qiyamah. Allah kena tanggungjawab. Awak di hari akhirat ni pasti kena tanggungjawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nampak masa sudah sampai insya-Allah taala kita kena ingat masa bukan baliknya kalau harta wakaf ni kapun ni tak makan, orang awal orang jahil dia tak takut. Tapi baliknya orang-orang ada pangkat, ada pekat, ada ilmu hati agama. Nah, minta pada semua qiyah banyak dah. Dah jangan sampai orang jahil berhenti kata kita ni makan benda haram dah. Na'udzubillah min zalik. Kita berterima insya-Allah sebentar lagi kita bukakan soalan untuk kita bincang dan untuk dijawab soalan berkenaan dengan dan juga masalah apa panggil perkara-perkara yang berlakukan musibah pada kita insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.ด้วยกับความภูมิใจกับโรงเชือดไก่มุสลิมที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งบริการ 24 ชั่วโมงติดต่อ 02-989-9034 บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่เพราะคำว่าบริการคือการดูแลและเพราะการดูแลเราจึงมีโอกาสแบ่งปันบริษัทสกัด Energy 1435 จำกัดปตท.ปลัดเราดูแลแบ่งปันด้วยศรัทธาจากตำราแพทย์โบราณแห่งเปอร์เซียสู่นวัตกรรมงานวิจัยของแพทย์ตะวันตกกับการค้นพบคุณประโยชน์ของน้ำทับทิมผลไม้ที่ถูกระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมเพียวน้ำทับทิมและน้ำผลไม้รวมเข้มข้น 100% ออร์แกนิกช่วยบำรุงซ่อมแซมและป้องกันผลที่ก่อให้เกิดกับร่างกายพร้อมเพียวช่วยฟอกโลหิตฟอกไตฟอกปัสสาวะขจัดไขมันส่วนเกินขับสารพิษทำให้ผิวพรรณสดใสชะลอความแก่ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานป้องกันโรคขี้หลงขี้ลืมในผู้สูงอายุยับยั้งเซลล์มะเร็งพร้อมเพียวได้รับการรับรองจากองค์การสถาบันออร์แกนิกโลกและได้รับเครื่องหมายฮาลาลติดต่อ 094-493-6643
Alhamdulillah bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, dalam pusingan yang pertama tadi saya Ustaz Anas bin Abdul Rahman bersama dengan Ustaz Ibrahim Abdullah dalam memberi seberapa sedikit daripada kepastian berkenaan dengan musibah, dan banyak lagi ilmu musibah yang kita mesti belajar. Sebab tu saya seru kepada para penonton yang dirahmati sekalian, sekiranya kita nak tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan musibah, kalau rumah kita pakai internet ni, kita buka akaun bukan lagu mana, kita panggil PIM dengan bahasa Arab, panggil musibah tubik dah ya. Panggil atau yang musibah itu tubik belakang tu ikut tertulis apa tubik, dan ulama-ulama bui penerangan berkenaan musibah ni banyak, dan cerita berkenaan dengan nabi-nabi dulu, dan yang akan datang ni musibah gapo nama semua akan dibicara dah sekarang. Kemudian sebelum pada tu saya nak beritahu kata kita ni buka terima sumbangan daripada ahli masyarakat kita yang ingin nak beri pertolongan kepada mereka yang kena musibah ni, iaitu banci Tanakan Islam yang Batik Thai, iaitu lekti bancinya ataupun nombor akaun iaitu 109 102 729 109 102 729, ataupun hubung nombor telefon iaitu saudara Marwan, saudara Marwan yang mengurus bahagian musibah ni, iaitu nombor telefonnya 094 497 340 ni dah, 094 497 340 ni. Kemarin ni satu pegawai yang di Menara kita ni dah beberapa orang lagi di kawasan Cendak, dan dia beri laporan saat ni, dia kata masya-Allah kampung tak cerita tak pernah berlaku semenjak duduk umur duduk sini, tak pernah berlaku rumah terbalik lah berapa semua besarnya. Itu semua ni saya minta pada penonton ni cuba kita masukkan akaun tadilah dari pertolongan Allah Taala beri pahala lebih lagi dan ganti lebih lagi dah. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian ustaz kita panggil teruskan apa dia pengesyuaran ataupun nak khoyak khabar berita dia tak faham berlaku, tak siapa berita tu dah boleh. Nombor telefon 073 530 830 insya-Allah. 073 530 830 insya-Allah taala. Jadi sementara tu Ustaz, faham berlaku ni setengah-setengah ni saya pergi kepada kampung Ustaz. Ada nak atas tembok ada lagi. Allah. Ada nak atas tembok. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Telefon daripada mana ni? Nago. Daripada Nago. Saya ada nak tanya kau ataupun nak ayat berita kau? Nak tanya kena dengan tu email syiri. Tu email kana? Tu email hijau amal syiri. Kita semua ialah belakang dia tu tak stok kan? Ya. Pat syirik aku mana tu? Dia buat gapo misalnya? Buat ada mak jual ke macam-macam. Betul lagi? Lagi? Banyak kaya lah. Azim mak buat belakang lah. Azim mak kayu ke gapo ke? Buat kayu, gantung kok macam-macam lah. La ilaha illallah. Pendapat saya dah tak stok ke semua yang lepas dia tu lah. Ya. Pendapat saya lah kan. Ya. Tapi saya nak tanya kita semaya adik belakang tu email hijau amal bid'ah lagu mana? Okey. Itu soalan aja. Awaknya tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih saudara daripada narasi awak dah telefon hari. Tu email ada juga tu email Azim mak. Jadi kita kena ingat Ustaz dah. Jadi Azim mak dan kita gantung ni cerak dah. Syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz. Jadi benda ni sama ada kita khabar tak khabar,
kena tegur lah kepada Tok Imeh tadi. Tegur yang kepada Tok Imeh kata benda ni benda salah. Dan benda ni benda yang menyalahi akidah yang dibincangkan oleh ulama dah benda ni. Cuma soalannya dia selalu kita nak ialah kita semaya belakang Tok Imeh buat bid'ah. Lagu mana Ustaz? Jadi kalau lah Tok Imeh tadi Ustaz, saya pernah baca petua ulama, kalau lah Tok Imeh tadi dia tu dilatih, dilatihkan oleh orang ramai. Jadi ada pendapat yang kata boleh kita semaya belakang dia. Kalau lah Tok Imeh tu dilatihkan oleh rakyat dan oleh kerajaan resmi. Kenapa? Kerana dia tu nombor satu dia orang megang masjid. Dan dia dilatih dengan cara resmi. Cuma cara kita nak beki dia tadi, kita pakat royak lah. Pakat royak. Itulah saya pernah jumpa masalah yang saya sehubungan dengan Tok Imeh yang syirik ni. Benar syirik ni benar besar. Dah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Orang syirik Allah Taala tidak ampun rasa. Dah, rasa syirik ni, dan orang yang Allah Ta'ala ampun rasa selain pada syirik. Dan Allah Ta'ala pun berjanji dah kata tidak beri syurga bagi orang yang syirik. Jadi bila kita tahu Tok Imeh atau semua ulama kacak kata, maka tak sah semua ulama kacak lagu syirik. Syirik ni sebab dia syirik dengan Allah Ta'ala. Adapun masalah bid'ah ni, dia kata sekiranya kalau bahasa orang lain tu jadi Tok Imeh, panggil, maka aula hak ni tu orang panggil tidak mengerjakan bid'ah, maka aula turun ni lagi. Tapi kalau tak ada, maka kita terpaksa kena turut dia lah. Sebagaimana Ustaz ni, sebagaimana Ustaz kata, apabila dilatihkan dengan secara rasmi, punya orang ramai bakal letak dia belakang, maka dia kata kena dia tanggung lah benda tu. Tapi wajib di atas kita ni kena lari dia, kena sapa dia. Tapi kalau dia duduk kacau lagi, duduk lawan dengan Rasulullah, maka hak tu apa yang kata dia satu taksir besar Allah Ta'ala. Lepas tu kita buat amalan Rasulullah banyak lagi kita tak buat. Atas kacau buat sendirilah amalan-amalan ni. Banyak tak sapa, maknanya hadis Nabi ni hak perlu kita buat banyak lagi Ustaz. Program-program yang ditunjuk ajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak kena kacau sungguh kita. Sungguh Rasulullah tu panggil cerak jadi ahli syurga. Sebab orang panggil man amila amalan laisa alai amruna fa huwa radd. Jadi siapa dia buat amalan yang aku tak suruh, maka dia tolak amalan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Telefon apa mana ni? Telefon ada mana Ustaz? Ya, salam. Nak tanya sikit lagu mana air golok dah hari ni? Tanya sikit. Air golok tu ada lagi lah air golok tu. Rumah dia besar lagi ke ataupun lepas dalam? Umur saya ni dia ada bangga sikit. Umur dah ada lagi lah. Sebaya apa ada lagi lah saya tu. Allah musta'an insya-Allah. Allah musta'an. Ada soalan kau? Nak saya tanya soalan sikit. Saya tanya masalah kalau akidah kita tak betul dengan Quran ke? Boleh terima dah amalan ibadah kita tu semaya tu puasa tu keluar zakat semua tu. Maksud akidah tak betul dengan Quran lagu mana maksud? Maksud akidah tak betul dengan Quran lagu mana? Tak betul dengan Quran lah. Kata kalau Quran kata gini, dia kata lagu ni tak betul dengan Quran. Itu aja tak. Soalan daripada Sungai Golok daripada akidah tak serupa dengan Al-Quran Karim. Dia akidah maknanya akidah tidak tidak serupa Al-Quran Karim ni, tidak turut ajaran Allah Ta'ala lah. Jadi apabila tidak turut ajaran Allah Ta'ala ni, semua tu orang ma'ruf. Sebab semua tak turut ajaran Allah Ta'ala ni, semua orang tahu kata salah. Maka segi akidah, maknanya apabila salah segi akidah, dalam Quran sendiri pun dia royak dah apa tak amalum dah. Allah Taala panggil tolakkan amalan-amalan mereka. Pasal tu garisan akidah ni kita kena ambil daripada Quran Ustaz. Garisan akidah kena ambil daripada Quran dan pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau akidah kita tu menyelewengi Al-Quran Karim, tak sempurna Al-Quran Karim, tentu lah maknanya amalan kita tu sia-sia. Kalau akidah kita tu tak support dengan Al-Quran. Quran ayat lagu ni kita akidah lagu lain. Atau nak buat cara kita buat cara kita, dah buat sedap supaya kita. Jadi dia nak terima lagu amalan kita. Pasal tu ulama-ulama pesan dah. Kenapa Ustaz? Kerana para sahabat dulu dia ngaji akidah daripada Al-Quran Al-Karim. Ngaji pada Al-Quran Al-Karim.
tak salah kita ngaji pada kitab. Dan bukan kata salah, tapi kita ambil daripada ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Fatihah kan? Ya. Dia kita ada boyak sama dah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Mana jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka itu ya Allah, iaitu rasul-rasul, al-anbiya, dan mana mereka itu berakidah dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi mereka tidak menyelewengkan dengan Allah Ta'ala. Jadi sebab itu Allah Ta'ala terimakan amalan mereka. Maka kita pun nak lagu tu. Kalau kita menyeleweng dengan ajaran Allah Ta'ala, maka lagu kita nak terimakan amalan kita. Jadi kita sendiri pandai daripada panggil pengadat dah ya. Jadi pengukur yang besar di situlah. Pengukur yang besar pasal itulah kita kena ngaji Quran Ustaz. Ya, betul. Panggil betul kena kita hidup ni ya kena tengok pada Al-Quran dan Quran. Pakul apa dia? Syariatun dan minhaj. Ya, setiap peraturan agama dia ada minhaj dia. Ya. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Telefon daripada mana ni? Daripada Jala Ustaz. Daripada Jala. Nak tanya sikit, Jala punya kata nak lepas air semalam di Banglang. Tak lagu mana hari ni? Hari ni tu tak ada nampak lagi pun ada dah. Ya. Ada soalan? Ada. Ya, Sela. Ada Ustaz nak tanya, kata kita semaya lepas pada atahiyat kan? Ada sudah pada atahiyat kita baca ada lebih doa ni molek atau tidak? Nak tanya Ustaz. Ya. Mau baca sikit dah? Ya, boleh Sela. Ya. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta la ilaha illa anta ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Wa ala ta'atik. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Habis dah banyak tu dah. Tu dah. Satu dah. Ada lagi satu. Ya. Semaya tu. Semaya asal kita buat sunat dulu dah. Ya. Zuhur tu belajar kemudian. Ya. Itu tu sama juga dah. Ya. Lepas tu mengorek tu setengah pada setengah tu kata tak boleh buat sunat dulu. Ya. Nak tanya mana sunat maghrib ada qabliyah lah. Ya. Ya. Tapi ada setengah-setengah tu nampak orang alih-alih tu dia buat juga. Ya. Kalau masa itu nak tanya Ustaz lagi mana tu. Ya. Tak ada dah lah sekarang ni lah dua. Ya, terima kasih daripada muslimah daripada Jala telefon mari Ustaz. Insya-Allah dia beramal belakang amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang dia baca tadi masya-Allah Ustaz. Doa yang begitu. Jadi boleh tak baca lepas pada doa warid daripada Rasulullah? Ada warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca ingat apa saja baca sama hadis ni. Ada doa ni. Doa ni ya. Doa ni dia Rasulullah lepas pada ingat pada tasyahud Ustaz dah. Dalam tasyahud ni dia doa bukan lepas pada salat. Bukan lepas pada salat. Ya. Dan dalam semaya ni dia doa sebelum pada salat. Ya. Jadi Rasulullah SAW Nabi ni dia lepas pada baca tasyahud. Kalau kita tasyahud tahiyat lah. Tahiyat ni sebelum nak sampai salat tu Rasulullah baca doa di antaranya 4 kali Rasulullah talak. Dah Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam tu. Dah 4 kali. Dan ada juga ulama kata kita doa lain lagi pun boleh kerana istijabah pada masa tu. Tu terima pahala doa ketika kita doa sebelum pada salat. Adapun kita doa lepas salat tak ada warid. Ya. Dan seperti mana kita salat assalamualaikum warahmatullahi doa. Assalamualaikum warahmatullahi lepas tu doa. Kita ada waris ada hadis tu. Kebanyakan ulama mari dah ajarnya panggil sebelum pada salat belakang. Dan doa ni boleh. Nah, panggil sebab itulah kadang-kadang panjang doa sebelum tu sebab erti. Dan selain pada doa 4 perkara Nabi minta pun dia doa lain lagi. Dah. Jadi tepat masa yang istijabah lah, masa molek untuk kita berdoa kepada Allah Taala. Dan satu lagi sunat maghrib. Belum qabliyah. Kita rakyat pun 12 apa. 12 jadi tak masuklah sunat maghrib ni. Cuma gini sunat maghrib ni kaum muslimin dah rahmatillah Allah. Ada khilaf dan antara ulama ada tak ada. Nah, tapi kebanyakan ulama dia kata tak ada lah. Sunat qabla maghrib, qabliyah. Tapi bukan salah lah mana orang hak buat. Ada orang buat belum maghrib pun ada juga ulama yang kata dia kata ada juga. Ya kata ada juga. Ya.
Tapi pendapat lebih kuat. Lebih kuat tak ada. Tak ada. Lebih kuat ni maknanya selepas Maghrib dan selepas Isya. Ya. Masuk daripada 12 kita bila. 12 kita bila baru ni. Ya. Jadi Ustaz, masya-Allah, daripada soalan-soalan kita dengar ni, masalah kerja, masalah semayang, masalah apa maknanya, alhamdulillah dah. Makanan beki. Makanan beki. Ya, insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Telefon daripada mana ni? Pada di Mia Limo. Daripada mana? Mia Limo. Ya Limo. Jalan. Nesta ke Mia Limo ni? Kawasan Nesta tu air kuat tu dah. Air kuat. Mia Limo tak ada lagi, kena lagi. Tak kering lagi air tu dah. Air kuat sikit. Alhamdulillah. Ya. Ada soalan kau ada nak ayat berita ke apa kau? Soalan ada sikit. Nanti banyak nak tanya sikit dah. Ada satu kumpulan ni dia berat kepada Quran ya. Dia baca saja tapi makna dia tak tahu. Sampai ingat habis 30 juz. Ya. Tapi perangai dia tu tak ada berubah. Dia di bahasa Melayu lagi. Tak nampak kesan Islam langsung. Tapi dia baca sedap dia apa semua. Tapi kehidupan dia tu. Ya. Ada syirik, kata japa dengan bid'ah ke apa dah. Ya. Pasal tu puak sana tu, dia baca boleh sikit-sikit gitu pada dengan semaya wa amal. Tapi makna yang mengaji 30 juz dah. Tapi nampak fubah dia. Untuk dia nampak ikut pada Islam dah. Masya-Allah. Baik mana dua puak ni? Misalnya dah. Lebih mana? Itu soalan dah. Soalan dua puak ni baik mana? Ya. Lagi ada soalan lain lagi? Tak ada dah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih daripada Yalimo dah. Soalan insya-Allah begitu comel kali. Jadi di antara orang yang hafaz Quran tapi tak berubah dengan Quran. Tak berubah perangai dia. Perangai dia tak ada berubah dengan Al-Quran Al-Karim. Kedudukan tak jauh. Dengan satu lagi tak ada hafaz Quran. Baca boleh baca tapi dia ngaji makna maksud ayat Al-Quran tadi dia boleh patibat, dia boleh buat praktik sendiri, boleh beramal. Jadi antara dua ni lagu mana Ustaz? Pendapat Ustaz ni? Saya tengok kepada salah seorang anak agama luar dan ulama lain. Dan jadi kami sekarang kata bukan kata nak katakan ni. Semasa duduk di Mesir dulu adalah seorang orang orientalis. Ya. Orang orientalis duduk di jamiah iaitu di kuliah Zamalek. Ustaz ingat Zamalek? Ya, ingat. Di Zamalek ni dia ni orientalis ni ingat 30 juz Quran. Tapi dia bukan orang Islam. Maknanya orang panggil bukan dia lepas tu dia mengapa hadis pula 1000 hadis. Dia ni perekat doktor lah. Nah, orang panggil hak tu orang lain. Dia kata buku mengapa Quran ni siapa dia mengapa tu ingat belakang. Kan dia kaca mengapa Quran dah. Tapi dia kata jangan salah tanya saya kata mana baik di antara Khani baca Quran mengapa ingat suara sedap lagu apa tapi amalan bid'ah syirik tak boleh tinggal. Tak berubah. Cara hidup akhlak pun tak berubah. Dah rokok duk mulut semua 24 jam misalnya dah. Jadi Khani ini apa panggil sekali lagi tu baca Quran apa boleh tapi dia belajar ilmu dan orang mari praktikal, mari patibat. Maksud duduk dalam Al-Quran Karim. Jadi sini ini kita tengok sini kalau ulama dia kerja lebih baik daripada orang yang memahami Quran, baca Quran walaupun dia tu tak boleh mana lebih baik. Sebab tu tengok satu hadis Rasulullah SAW kata dia baca dengan cara lompat-lompat. Dah orang panggil gagak-gagak, kena tak kena tapi boleh dua pahala. Tapi duduk belajar sangat, lebih kena sangat. Maka boleh dua pahala situ. Dan saya pernah teringat masa Saidina Umar ni, setengah riwayat dia kata dia hafal Quran surah Baqarah ni banyak belah tahun Ustaz. 12 tahun ke apa. Jadi dia kata dia kalau kita boleh hafal Quran dan kita boleh beramal dengan Quran itu lebih baik. Jadi Quran ni kena baca pun boleh pahala dah Ustaz. Nah, tapi dia bukan sekadar tu dah. Dia kena masuk ke dalam, kena baiki kerana Nabi akhlak Nabi SAW khuluqul Quran. Akhlak Nabi ni perangai dia Quran. Jadi Quran dia kena terjemah tu baik, dia tak padan dengan sekadar kita baca. Pahala tu boleh. Boleh pahala. Satu lagi Ustaz sebut dengan Khawarij ni. Rasulullah ayat Khawarij ni dia kata dia royak pada Sayyidina Ali. Dia kata pokok Khawarij ni dia fakir ngapa Quran. Ingat Quran dan amalan mereka ni lebih pada muaya Ali dia kata. Dia semua ya tahajud lagi puasa lagi tapi Nabi kata amalan mereka hanya sekat-tekok. Tak sampai ke dalam. Kalau kita takut ni. Jadi sekadar kata
baca Quran pun suka takut sekat kok ya sekolah yang sedak suara sedak je tak boleh suara sedak bila puji kata kita hafiz Quran ke apa tapi akhlak tak berapa itu tak boleh dalam Islam ya. Jadi pasal tu dikata kita seru lah khususnya orang hafiz Quran ni orang daripada ulama lah orang yang Allah Ta'ala mulia pada dia jadi kedudukan dia tadi kena amal lah apa dia hafal apa ada itu soalan yang terakhir lah kita dengar sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telefon daripada mana ni? Daripada Tenaga. Ya, saya nak tanya sunnah Zuhur 12 ke? Ya. Subuh 2 dapat dah. Subuh 2 dapat ya. Belakang Zuhur tu 4 dapat dah. 4 dapat betul dah. Situ ni dah dah. Papa 2 belakang dah. 2 belakang 8 Aneh dah. Ya. Dapat dah. Ya. Apa asal 2 belakang? 2 rupiah 2 rupiah asal 2 rupiah 2 rupiah apa ngorek? Dia maghrib ni lepas maghrib 2 lepas isya 2 cuma maghrib 2 lepas isya 2 cuba bilang ustaz jadi 14 dah dia 12 dah setengah ulama dia tak ada lepas asar belum asar tak ada hak adanya hak muakkad lah hak semai sunat biasa tak ada lah tapi ustaz gini apa ustaz jawab ustaz lagi dah hak tu nak tanya dah tak ada tanya-tanya okey Assalamualaikum ustaz dia perubahan dah boleh dia boleh start bila dia tanya soal sunat muakkad lah ni sunat muakkad ni Pak belum pada Zuhur Pak Zuhur belum Zuhur belum Zuhur patul lepas Zuhur 2 jadi ni lepas maghrib 2 8 lepas isya 2 10 belum subuh 2 subuh 2 tu 12 hak muakkad lah muakkad 12 dekat situ cuma ikhwah kata belum pada asar tu ada sembahyang sunat puasa ayat saat ni lah tapi tak masuk ada 12 hak muakkad tak masuk Rasulullah kata siapa dia sembahyang 12 rakaat ni maka dalam bina ke satu mahal gailah syurga dah tu dah tapi ada tak sebelum asar ulama hadis juga ada hadis dia termasuk dalam 12 tak ada masuk dalam 12 ada pun sebenarnya hadis yang panggil qabliyah ba'diyah tu cuba kita tengok dalam kitab Bulughul Maram pada dah ada masalah ni insya-Allah taala dan fiqh sunnah pada insya-Allah banyak lagi hadis kita tak ada hadis sebelum asar tu tak ada juga hadis sebelum sunat sebelum asar tapi tak masuk daripada 12 saat ni lah alhamdulillah satu masa sudah sampai insya-Allah taala sekiranya sedang kita ingin memberi sumbangan bantuan pada ahli musibah dan saya minta pada semua yang dengar TV channel ni cuba kita pakai beri sumbangan walaupun 10 kop kepada saudara kita insya-Allah himpun duit dalam masyarakat kita kibubuh dalam banci tanakan Islam yang batik Thai iaitu akaun bancinya 109 kik 1 kik 02 726 kik 9 109 102729 ataupun nombor telefon saudara Marwan 094-497-340 ni insya-Allah taala dan kita akan jumpa pada minggu depan pula insya-Allah taala dalam ruangan al-ilmu dan ustaz insya-Allah taala. Saya Ustaz Anas bin Abdul Rahman bersama dengan Ustaz Ibrahim Abdullah insya-Allah jumpa lagi pada minggu depan dalam ruangan ilmu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشتاء أحلم كثير واتفى بحلمي وارتحل فيني ألم وشوي ملل بس ساكن فيني أمل في ذا الشتاء กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนหลายจังหวัดทางภาคใต้ให้ระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วง 1-2 วันนี้นะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมอำเภอระแงะเจาะไอร้องศรีสาครสุไหงโกลกสุขีรินและรือเสาะจังหวัดนราธิวาสยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม3จังหวัดชายแดนภาคใต้
บัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาถนนรามคำแหง87เลขที่บัญชี10910272669หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0944973406คุณมรวานอามะเราขออาสาทำหน้าที่ส่งต่อความดีเดินหน้าขยายพื้นที่สีขาวเพื่อเปลี่ยนโลกทั้งใบไปสู่ความดีงามมาร่วมเดินบนเส้นทางสีขาวกับเรา White Channel สถานีความดี24ชั่วโมงรายการนี้และรายการไว้ทุกรายการเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยAlphabet so we can read and learn Al-Quran Al-Quran White Channel เสนอรายการจงอ่าน Last prophet sent from Allah Alif Ba Ta Tha Shin Ha Kha Dal Al Ro Za Sin Shin Sod Dod Do Dho Ain Ghain Fa Qaf Kaf Lam Mim Nun He Waw Ye Alif Ba Ta Tha Shin Ha Kha Dal Al Ro Za Sin Shin Sod Dod Do Dho Ain Ghain Fa Qaf Kaf Lam Mim Nun Ha Waw Ye Alif Ba Ta Tha Shin Ha Kha Dal Al Ro Za Sin Shin Sod Dod Do Dho Ain Ghain Fa Qaf Kaf Lam Mim Nun Ha Waw Ye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการส่งต่อความมั่งคั่งทางธุรกิจคือการส่งต่อโอกาสทางความดีเพียงเปิดบัญชีเงินฝากรักษาทรัพย์กับกองทุนธนาคารอิสลามธกส.วันนี้ฝากครบทุกๆ 2,000 บาทมีสิทธิ์รับรางวัลเพื่อทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ฟรีมอบรางวัลครั้งแรกเดือนพฤษภาคม 2556 รวมมูลค่ารางวัลกว่า 5 ล้านบาทร่วมประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฮัจญ์หรืออุมเราะห์ทางสถานีความดี White Channel และธนาคารสาขาที่ท่านเปิดบัญชีเพราะเราเชื่อเสมอว่าโอกาสที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมการให้ที่ใหญ่ยิ่งทุกโอกาสเป็นจริงได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนธนาคารอิสลามธกส.ทั่วประเทศโทร 02-555-0555 เมื่ออาณาเขตของความสุขกำลังถูกบุกรุกจากพวกแมลงแกล้งกำจัดปลวกและแมลงทุกชนิดเราคือผู้เชี่ยวชาญทั้งปราบปรามและป้องกันด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 25 ปีตรวจเช็คและประเมินราคาฟรีบริหารงานโดยคุณนภาพันธ์โต๊ะขุนThe language of our beloved Muhammad, the last prophet sent from Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์วะชุกรุบินิอ์มะติลลาห์ขอรำลึกในความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต้อนรับพี่น้องผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจงอ่านอินชาอัลเลาะห์ครับเป็นวันนี้พบกันเป็นเช้าวันอาทิตย์เพื่อที่เรานั้นจะได้มาศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานคู่มือชีวิตของเรานะครับอย่างน้อยๆสุดเนี่ยก็พยายามอ่านให้ได้เพราะว่าเพียงแค่เราอ่านได้เนี่ยนะครับก็ได้รับคุณงามความดีแล้วนะได้รับ1อักษรก็ได้รับ1อักษรได้รับ10นะครับ1อักษรเนี่ยได้10ความดีเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ทำความดี1แล้วเนี่ยจะได้รับการตอบแทน
10 เท่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องครับอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ในกุรอานของพระองค์เนี่ยนะพระองค์บอกว่ากุรอานเนี่ยนะครับเป็นชิฟะเป็นการรักษาด้วยนะเป็นยารักษาโรคเป็นการรักษาพี่น้องเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงหมอนึกถึงแพทย์นะครับนึกถึงการรักษาที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลหรือหลายๆคนก็อาจจะรักษาแบบบ้านๆนะครับก็จะนึกถึงเรื่องของสมุนไพรนะครับอยากให้พี่น้องเนี่ยได้นึกถึงอัลกุรอานด้วยเพราะว่าอัลลอฮ์บอกว่าเป็นยารักษาโรคนะครับเป็นการรักษาแบบหนึ่งนะฮะมีการวิจัยนะครับว่าเวลาที่มนุษย์เราได้ฟังเสียงกุรอานแล้วเนี่ยจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับทำงานได้ดีขึ้นก็จริงๆแล้วไม่ต้องสงสัยนะครับไม่ต้องสงสัยอะไรที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยพี่น้องเอามาใช้ได้เลยเพราะว่าผู้ที่สร้างตัวเราขึ้นมาเนี่ยนะครับสร้างมาในรูปแบบที่มีพ่อมีแม่นะมีการสืบพันธุ์แล้วก็มีการตั้งครรภ์นะครับแล้วก็มีการคลอดออกมาจากท้องของผู้หญิงเนี่ยแค่นี้มันก็มหัศจรรย์สุดๆแล้วนะครับมันหาคำอธิบายให้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยทุกวันนี้ไม่ว่าจะผ่านมาอีกกี่พันปีเนี่ยมนุษย์ก็ยังหาคำอธิบายที่มันครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้นี่ก็สุดมหัศจรรย์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์บอกว่ากุรอานเป็นการรักษาเป็นยารักษาเนี่ยนำมาใช้ได้เลยนำมาปฏิบัติได้เลยนะครับมีประสบการณ์ชีวิตของพี่น้องเราหลายๆคนเนี่ยนะครับไปหาหมอเป็นโรคอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ไปหาหมออะไรต่างๆนะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังไม่หายนะครับบางคนก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์แล้วก็อ่านกุรอานเยอะๆนะครับก็หายนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์สร้างถ้าอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้หายเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับพระองค์นะครับบางคนไปหาหมอแล้วมีอาการเจ็บป่วยแล้วไปหาหมอแล้วไม่หายขอดุอาจากอัลลอฮ์นะครับว่าจะละหมาดตะฮัจญุดทุกวันนะอาการเจ็บป่วยนั้นก็หายไปนะฮะเห็นไหมฮะว่าเพราะพระเจ้าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาความเจ็บป่วยนั้นอัลลอฮ์ก็ประทานให้มาจากพระองค์นะครับเพื่อเป็นการทดสอบบ่าวของพระองค์ว่ามีความเชื่อมั่นนะมีความคิดยังไงพอตัวเองเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยคิดแบบไหนคิดถูกหรือเปล่านะครับว่าเราเจ็บป่วยเพราะอะไรบางคนคิดว่าเราเจ็บป่วย